Umai yang merupakan antara makanan tradisi yang ada di Sarawak. Bawang besar dengan bawang bombay onion. Bombay onion. Masakan Negeri Sembilan yang paling saya suka dan juga keluarga saya ialah ayam masak lemak cili api. Itulah trademark dia. Asam pedas klepot. Kalau tak tengok macam mana boleh asam pedas klepot kot. Negeri Sarawak dikenali dengan gelaran Bumi Kenyalang yang merupakan negeri terbesar di Malaysia. Kepelbagaian kaum Bumi Kenyalang ini telah menjadikan ianya begitu unik sekali, dan kekayaan ini tidak hanya terletak kepada budaya dan tradisi setiap etnik, malah makanannya juga memainkan peranan penting. Slot kali ini adalah untuk mengetahui antara makanan tradisi popular di Sarawak. Rona-rona cari makan akan bersama dengan Puan Redan yang berbangsa Bidayu, seorang guru berusia 51 tahun yang mempunyai pengalaman luas tentang cara penyediaan makanan tradisi di Sarawak, iaitu umai. Okey, jadi sekarang ni saya bersama dengan Puan Redan dalam cara-cara kita nak menyediakan umai yang merupakan antara makanan tradisi yang ada di Sarawak. Jadi yang kita ada dekat sini, kita ada bahan-bahan untuk buat umai. Jadi sebelum kita nak tahu macam mana kita nak buat umai ni, kita interview dulu Puan Redan kita dekat sini. Jadi Puan, kita nak tanya, penonton pun semua tertanya-tanya juga macam mana sebenarnya dan bagaimana cara sebenarnya nak buat umai ni. Gitu. Tak susah buat umai ni. Okey, kita perlukan ikan. Okey, ikan. Apa jenis ikan? Taklah apa jenis ikan. Apa-apa jenis je lah, tak semestinya ikan ni. Apa ikan ni? Okey, kita boleh guna ikan bawang hitam. Biasanya saya guna ikan terbuk, ikan puput, Ikan tilapia boleh, ikan keli boleh? Ikan keli tak berapa dah hanyir, ikan tilapia pun terlalu hanyir. Biasanya kita pilih ikan yang isinya putih. Macam ikan. sushi lah kan, salmon fish. Ikan salmon boleh. Okay. Next. And kita perlu guna limau. Di sini saya guna lemon sebab biasanya kita guna lemon. Paling sesuai biasanya kita gunakan, kalau di Sarawak ni kita lebih biasa gunakan asam payak, tapi kerana situasi PKP susah nak dapat asam payak, so kita guna Limau je lah kan? Limau, kita guna lemon. Dan disertakan dengan Apa ni? cuka. So it's rice vinegar. Rice vinegar. Rice vinegar. So supaya untuk masakkan ikan itu nanti. So ini kita tak perlu masak, kita hanya campur dengan bahan masam saja. Kemudian kita perlukan cili sepedas-pedas yang mungkin sebab masakan ini perlu pedas. So siapa yang tak boleh nak makan pedas ni, tak boleh nak makan umai tu macam mana? Ataupun kurangkan? Kurangkan pedas. Okay. So cili ni perlu saya buat dua, satu saya tumbuk, saya kisar, satu saya hiris. Sebab kalau kita tak kisar, ini tak cukup pedas. Okay. Dan kita perlukan bawang besar dengan bawang bombay onion. Bombay onion. Bombay onion dalam Sarawak ada term tak? Bombay onion.
bawang merah. Okey. Kita garam dan sedikit Ajinomoto. Walaupun perasa. So rasanya macam kalau nak buat umai ni rasanya tak susah kan? Senang je buat. Dia tak payah nak masak, tak payah nak pakai minyak, gas. Just gaul macam Buat sushi. buat sushi. Jadi sebenarnya makanan umai ni kalau di Sarawak dia ada macam certain occasion ataupun bila-bila masa je boleh masak. Boleh buat. Kalau dulu Aha. hanya waktu keramaian ataupun ada festival, perayaan biasa kita masak lah. Tapi sekarang ni bila ada keperluan, keinginan, boleh je masak. Okay. So macam mana sebenarnya Puan Redan buat umai ni? Dari mana Puan Redan belajar untuk buat umai ni? Saya mula belajar ni dulu ayah yang ajar. Ayah mula buat, so saya pun tengok cara dia buat. Saya umur baru berapa tahun lah, 7-8 tahun macam tu lah dah mula belajar buat umai. Masa tu So professional sekarang in buat umai. So biasa kita buat ni cara, banyak pelbagai cara lah. Ini adalah mengikut kebiasaan kami kaum Bidayuh. Ada bangsa kaum-kaum lain dia lain lagi cara, lain lagi bahan-bahan Jadi dia. kalau dalam Bidayuh ada term untuk nama umai ni. Kalau dalam bahasa Melayu memang kita panggil dia umai. Tapi kalau dalam Bidayuh ada terms, ada terms lah, sama juga kita sebut umai juga. So kiranya yang ni Puan akan sediakan umai versi Bidayuh, betul? Versi Bidayuh. Okay, jadi since kita dah tahu serba sedikit sebanyak tentang umai, jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita saksikan macam mana kita nak buat umai versi Bidayuh yang merupakan makanan tradisional Sarawak. Jom. Isi ikan bawal hitam tadi haruslah dihiris dengan baik, perlahan dan cermat supaya isi ikan tidak terurai. Cara belahan ikan hendaklah dihiris pada sisi badan ikan tersebut. Dan seterusnya dihiris lagi dari bawah dan tarik isi ikan dengan perlahan. Inilah hasil isi ikan yang telah dihiris sebentar tadi. Sesudah itu, untuk penyediaan umai yang selanjutnya, isi ikan bawal perlulah dihiris lagi dengan nipis sehingga kecil seperti ini. Ini adalah senang untuk digaul bersama bahan yang lain. Okey, jadi selepas kita dah siang ikan dan potong hiris dengan kecil macam ni, kita lihat ni. Jadi Puan Redan akan tunjukkan cara untuk buat umai dengan yang selanjutnya lah. Masukkan ni. Okey, so kita masukkan cili dulu. Masukkan semua ke? Semua cili. Semua Semua ni tak jangan lah. Oh, okey. Okey. Ni sikit one by one. Masukkan semua. Okey. Masukkan semua. Masukkan semua sini. Dan Okey, masukkan ni. Okey, ni kita kena masukkan bawang besar dan juga bombay onion. Masukkan semua. Masukkan sekali dalam yang ikan yang telah dihiris dengan juga cili tadi tu. Okey, nampak macam senang kan? Benda ni tak susah pun. Gaul. Dan gaul. Okey. Gaul. Ni boleh sekali masak makan dengan nasi ataupun makan macam tu saja. Makan macam tu pun boleh, makan nasi pun boleh. Kalau nak tengok TV sekalipun pun boleh. Jadikan snacks kan. Gitu. Alright. Dan kita masukkan lemon. Okey. Masukkan lemon ni seperti biasalah kan, kita kena perah dulu. Tapi since kita dah ada yang kita dah siap perah, so kita tuangkan lemon. Okey. Alright.
Oops. Kita gaulkan biar rasa tu. Sekarang ni pun saya dah boleh hidu bau lemon. Rasa macam pedas sikit. Letak garam. Okay, letak garam sikit. Dah cukup rasa lah. Okay. Umai telah pun siap digaul sebati. Untuk menambahkan rasa pedas, potongan cili bolehlah dimasukkan sekali. Telah pun siap. So sekarang kita nak try. Okay? Alright. Ni rasa masin, masak dan juga pedas. Jadi penonton di luar sana kena try juga dekat rumah. Try masak masakan Sarawak. Juadah yang tidak asing lagi dalam masyarakat Sarawak ini tetap menjadi pujaan mereka sehingga kini. Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan masakan-masakan yang pedas. Sebut sahaja Negeri Sembilan, sudah semestinya masak lemak cili api terlintas di fikiran. Tidak lengkap jika masakan seperti ini tidak disempurnakan dengan cili api maupun cili padi. Sebentar saja lagi, kami akan kongsikan resepi masakan Negeri Sembilan ini, iaitu ayam masak lemak cili api. Baiklah, sekarang saya berada bersama dengan seorang tetamu jemputan kita, iaitu Samantha. Hai Samantha, apa khabar? Hai, Alhamdulillah baik. Samantha boleh tak terlebih dahulu perkenalkan diri? Oh, okay. So, nama saya Syairah Samantha Fusushan binti Muhammad Firdaus Fu. Saya berumur 18 tahun dan saya berasal daripada Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus. Macam tu. Saya ada soalan ni seterusnya kan. Samantha sekarang baru umur 18 tahun. Jadi macam mana boleh mula masak? Macam mana boleh start masak? Oh, saya memang minat lah daripada kecil memasak sebab saya sering di dapur bersama ibu saya. Jadi saya start pandai masak masakan negeri pun daripada ibu saya juga. So adakah masakan kita yang kita akan masak selepas ni, ayam masak lemak cili api, masakan Negeri Sembilan yang paling Samantha suka? Yes, betul. Memang tak dinafikan lah masakan Negeri Sembilan yang paling saya suka dan juga keluarga saya ialah ayam masak lemak cili api. Okay, tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita masaklah kan Samantha. Sebab betul. memang kita nak masak, memang nak bagi tahu semua keistimewaan ataupun cara-cara untuk masak ayam masak lemak cili api kan. Betul. So mari kita pergi. Okay. Okey, sekarang kita berada di dalam dapur bersama Samantha dan sekarang Samantha akan menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan bagi masakan ayam masak lemak cili api. Okey Samantha, tunjukkan. Okey, sini kita ada 2 ulas kunyit dan juga 6 cili padi yang dikisar, tidak terlalu halus. Okey, and kita ada kentang, 2 biji kentang yang dipotong 4. Dan kita ada cili padi 6 tangkai. Cili padi 6 tangkai. Dan kita ada 1 asam belugum. Ada 2 serai yang diketuk siap-siap. Ada 1 helai daun kunyit. Dan juga yang paling penting sekali, kita ada santan pekat. Okey, nampak menarik. Jadi marilah kita teruskan dengan step ataupun langkah-langkah yang seterusnya untuk masak ayam masak lemak cili api. Jom. Sure. Okay, jadi mula-mula kita panaskan kuali dulu dan lepas tu baru kita masukkan ayam. Okey, jadi kita masak dulu ayam ni separuh masak dan biar ayam ni keluarkan air dia dulu.
sekarang kita masukkan cili dan juga kunyit yang kita dah blender tadi. Dan selepas tu kita masukkan 2 ulas serai yang dah pun diketuk. Okey, dan kita gaul dengan ayam. Okay, dan selepas tu kita masukkan kentang. So lepas kita masukkan kentang, kita masukkan air sedikit. Lepas kita dah masukkan air sikit, kita masukkan santan kita. Okey, jadi sekarang kita kena terus kacau ayam masak lemak cili api ni supaya kita tak nak santan tu berketul-ketul. Jadi kita kena terus kacau sampai kuah dia dah pecah minyak. Okey, dan selepas itu kita tambah sedikit gula dan juga garam. Okey, masukkan 1 asam putih dan selepas itu kita masukkan daun kunyit yang dicari-cari. So, sekarang kita punya ayam masak lemak dah masak. So, sedia untuk dihidang. Okey, inilah hasil masakan kita pada hari ini, iaitu ayam masak lemak cili api yang dimasak sendiri oleh Samantha kita yang cantik kat belah kanan saya ni. Jadi bolehlah kan kita mula mengacau-ngacau, letak dalam pinggan. Nak ni okey. Jadi kita sudah sampai ke penghujung slot rancangan di Negeri Sembilan. So sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Samantha selaku kita punya chef pada hari ini yang masak lemak cili api yang sangat podeh orang Sembilan cakap. Jadi bertemu lagi kita di masa akan datang di Negeri Sembilan juga. Masak lemak cili api menjadi pujaan di hati. Okay guys, seperti yang kita semua tahu, Melaka sangat terkenal dengan warisan rakyat pelbagai kaum dari zaman pembukaan kota Melaka. Contohnya kaum Melayu, Cina, India seterusnya merangkumi pelbagai etnik seperti Baba Nyonya, Citi, orang Kristang dan macam-macam lagi. Okay guys, so hari ini kita akan pergi ke Asam Pedas Pasar Borong Batu Berendam yang terletak di Pekan Batu Berendam. Jarak restoran ini kira-kira 20 minit dari Tol Aikroh kalau kita naik kereta. Dan 7 minit je dari Lampangan Terbang Melaka. Okay guys, sekarang I dah sampai dekat Medan Seri Pasar Borong Batu Berendam. So hari ni kita akan try matahari corner untuk asam pedas kita malam ni. So let's go, jom. Akak Ayu
orang kenal nama Ayu. Tapi kalau tapi nama sebenar bukan Ayu, daripada turun-temurun. Itu daripada mak akak, turun ke nakak lah. Maksudnya first daripada kedai lama. Maksudnya ni adalah kedai nombor 2 lah. Sebelum kedai first tu dirobohkan, kita orang berpindah ke sini lah kiranya. Tapi tetap sama ke kedai Pasar Borong juga. Cuma dia berpindah. Apa yang special kat kedai ni selain daripada kedai asam pedas yang lain? Ikan dia fresh kot. Sebab first dia sebab dekat dengan Pasar Borong. So kita tak putus lah. Kita akan dapat hari-hari kan yang baru. Yang nombor 2, alamak, secret recipe lah, tak boleh tahu lah kot. Okey. So selalunya dalam sehari anggaran customer yang datang berapa anggaran? Kalau satu hari pun orang cakap boleh pergi ke dalam, boleh muatkan dalam 300 orang macam tu kot. 300 orang. So mostly kebiasaannya kedai buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Okey, kalau bukan KPB, kedai ni buka daripada pukul 6 petang sampai pukul 4 pagi. Tapi kalau KPB ni kita ikut pada kerajaan lah. Ikut SOP lah. Yes. Saya nak tanya satu soalan lah. Biasanya kebiasaan kebanyakan kedai-kedai asam pedas yang lain saya pergi, dia dah tak gunakan claypot lagi. Apa yang membuatkan akak rasa nak stay dengan penggunaan claypot? Itulah trademark dia. Asam pedas claypot. Kalau tak ada claypot, macam mana nak punya asam pedas claypot kot? Bekerja dekat sini mostly daripada kawan-kawan ke ataupun daripada family sendiri ke macam mana? Kebanyakan daripada orang luar dan orang jauh. Bukannya orang hidup Melaka. Bukan orang yang dekat lah. Ya. Itu sahaja soalan daripada saya. So sekarang boleh tak kita tengok cara-cara penyediaan asam pedas ni? Jom. Makan kat sini lagi sedap. Sebab apa kita menggunakan tembaga? Sebab bila kita panaskan, uap daripada tanah ni, dia akan, tembaga ni kan tanah, so dia akan lagi naik. Kalau kita Okay guys, hari ni kita dah sampai dekat asam pedas Pasar Borong dekat Melaka, Batu Gendang. So biasanya orang akan cakap she's the one, right? So inilah asam pedas yang kita tunggu-tunggukan. Nampak ni, ui sedapnya. So mari kita cuba. Dia punya rasa asam pedas memang betul pedas, memang betul kau. Buat kata orang, mantap. Okay, sekarang kita rasa ikan dia pula. Okay, saya boleh cakap ikan dia segar, sedap. Dia punya rasa pedas tu memang rasa lah dekat kita punya tekak. So, siapa yang rasa nak datang Melaka, nak cuba asam pedas claypot, boleh datang dekat Pasar Borong Melaka. Selain itu, di sini juga menyediakan makanan pelengkap yang menarik untuk kombinasi dengan asam pedas, contohnya roti canai. Kalau korang nak tahu, dekat kedai asam pedas ni bukan sahaja ada asam pedas, tapi dia juga ada roti canai. Okay. Biasa rasa dulu roti canai dia. Kita berbincang dengan kuadal. Kita boleh bincang dengan kuah asam pedas dia pun boleh, kuah dal dia pun boleh. Tapi kuah dal dia memang macam ni juga. Orang kena datang sini try. Asam pedas dia tadi mantul, dia punya roti canai pun mantul.
Kalau you guys nak try this, boleh search di Google asam pedas pasar borong Batu Berendam or contact owner seperti di bawah. Hidangan masakan asam pedas semestinya kegemaran negeri Melaka. Kepelbagaian makanan adalah keistimewaan tradisi budaya Malaysia.